Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis yang mana keduanya adalah merupakan ahli jawatankuasa Pegangan Puteri UMNO bahagian silam. Yang saya hormati, yang berbahagia sahabat saya Puan Normala Rasyid, Ketua Pegangan Puteri UMNO Negeri Sabah, yang juga merupakan Ketua Puteri UMNO Kudat. Yang berbahagia Puan Zakiah Kalipunya, Naib Ketua Pegangan Puteri UMNO Negeri Sabah, yang juga merupakan Ketua Puteri UMNO Sempurna. Sahabat saya di Parlimen yang berhormat Datuk Haji Nasrun bin Haji Datuk Mansur, Ahli Parlimen Silam, Rangkap Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Malaysia. Yang berbahagia Wakil Badan Perhubungan Puteri UMNO Negeri Sabah, iaitu Hazuliza Muhammad Dani, yang juga merupakan Ketua Puteri UMNO bahagian Batu Sapi bersama dengan jawatankuasanya. Tidak dilupakan juga pada sahabat saya Ketua Pegangan Wanita UMNO bahagian silam, Puan Mizmah Abdullah, yang juga merupakan sahabat lama saya, dan saya datang ke silam ni beberapa kali pun kerana bersama dengan beliau. Dan Zuraidah, Ketua Pegangan Puteri UMNO bahagian silam bersama jawatankuasa. Ketua Pemuda ada, ahli jawatankuasa Pegangan Pemuda UMNO bahagian yang hadir pada hari ini. Wakil daripada UMNO bahagian silam yang menjadi wakil bahagian Kemesyuarat Perwakilan Puteri UMNO bahagian silam, yang berusaha Encik IR Rajesh bin Datuk Muhammad Yusof, Setiausaha UMNO bahagian silam. Tidak dilupakan juga pada sahabat-sahabat saya Ketua Puteri UMNO Kalabakan yang hadir pada hari ini, yang juga semalam bersama dengan saya di Tawau. Dan tidak dilupakan juga pada saudari Salmi Sarinah, yang juga merupakan Ketua Puteri Kota Kinabalu. Semua saya dah sebut, apa lagi saya tak sebut. Sahabat-sahabat yang bersama dengan saya pada hari ini, Jun Artisha, Esko Pegangan Puteri UMNO Malaysia. Bangun Jun, nak kenal. Dan juga kakak angkat bahagian silam, Nurul Huda. Bangun, daripada Bandar Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur. Dia datang nak bertemu dengan adik bahagian angkatnya silam yang tercinta. Barisan rombongan Perwani yang hadir pada hari ini, ahli jawatankuasa wanita UMNO, pemuda dan puteri cawangan-cawangan, Ketua Puteri Cawangan dan sidang perwakilan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Dan tidak terlupa juga untuk Pengarah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Sabah, Awang Zaki. Bangun Zak. Ini merupakan Pengarah Motek Negeri Sabah. Encik Sani, Pengarah Tourism Malaysia Sabah. Dan saya juga bawa setiausaha sulit saya, Encik Saiful. Kanan saya dah, setiausaha sulit kanan ada kat belakang, jangan sibuk telefon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua. Tadi saya dah ada kertas tadi nak tanya dalam bahasa Bajau, tapi dah hilang dah kertas tu. Saya dah tak jumpa. Tapi saya rasa saya boleh lah cakap sikit. Mana? Ada. Ai habalbi. Habru. Baik juga kan. Jadi alhamdulillah hari ini saya pun dah jadi orang Bajau. Dah boleh masuk dah. Alhamdulillah saya syukurkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat saya bersama-sama dengan sahabat-sahabat di dalam Mesyuarat Perwakilan Puteri UMNO bahagian silam bagi tahun 2016. Dan sesungguhnya saya rasa amat bertuah kerana dapat bersama-sama pada pagi ini
Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebenarnya yang perlu saya rakamkan kepada Ketua Puteri UMNO Negeri Sabah, Saudari Normala Rasyid, kerana dalam jadual sepatutnya saya merasmikan bahagian beliau pagi ini. Tapi saya cakap malah bagilah silam. Dia pun tak apa Kak Amy pergi rasmi bahagian silam dan saya makan malam saja dengan puteri beliau pada 2 minggu lepas. Jadi terima kasih malah kerana memberi waktu dan juga ruang untuk Kak Amy bersama dengan Puteri UMNO bahagian silam. Dan inilah yang kita perlu contohi kerana bertolak ansur di dalam persahabatan, bertolak ansur di dalam parti. Alhamdulillah. Syabas dan tahniah Zuraidah di atas ucapan sebentar tadi yang mana beliau telah gariskan dan juga mencadangkan 4 usul. Ada 4 usul. Yang pertamanya taat dan setia kepada parti. Yang keduanya mengenai keahlian automatik puteri, yang saya lihat ketua wanitanya tepuk kuat, maksudnya mungkin menyokong Mizma, dan juga puteri 35 naik ke 40. Dan yang ketiganya penyeragaman atau pengurusan waktu pilihan raya, tugasan kita sebagai ahli puteri. Dan yang keempat mengenai calon puteri di dalam PRU yang ke-14. Apapun, saya perlu ucapkan syabas dan tahniah kepada Zuraidah kerana dengan usaha dan juga bantuan daripada sahabat-sahabat semua telah memungkinkan hari ini dapat diadakan mesyuarat perwakilan dengan begitu baik dan meriah perjalanan perasmian sebentar tadi. Dan hari ini saya bersama-sama dengan sahabat-sahabat datangnya daripada Melaka, perlulah ada pantun. Tak sah kalau MC saja dan juga Zuraidah saja yang boleh berpantun. Izinkan saya untuk menjual pantun saya daripada Melaka. Kapal dagang dari Seberang, syarat muatan kayu beranti. Dari Masjid Tanah Melaka saya datang, bertemu dengan orang silam yang baik hati. Kalau tidak kerana bulan, ini bukan bulan yang warna hijau yang pas tu bukan tidak matahari terbit tinggi. Kalau tidak kerana kawan-kawan sekalian, tidak Kak Amy sampai hari ini. Dan itulah orang Melaka. Dia tak lekang dengan pantun. Bukan hanya 2 tetapi 3 tuan-tuan. Kejap. Kain batik negeri Seberang dipakai oleh anak Melayu. Dari Melaka saya datang untuk merasmikan persidangan hasrat yang satu. Nak lagi? Sabar. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahun 2016 ini cukup bermakna. Kerana tahun ini juga Puteri UMNO berusia 15 tahun. 3 Ogos 2001 di PWTC, Pergerakan Puteri UMNO Malaysia telah pun dilancar oleh Tun Dr. Mahathir, yang pada ketika itu adalah merupakan Presiden UMNO Malaysia. Dan Puteri UMNO ditubuhkan adalah untuk mendekati dan juga untuk merapatkan silaturahim dengan wanita-wanita muda di seluruh Malaysia. Keanggotaan Puteri UMNO yang 18 sampai 35 tahun telah dapat kita kecapi hasil daripada rundingan demi rundingan, mesyuarat demi mesyuarat di antara Wakil Penaja Puteri UMNO Malaysia, Pergerakan Wanita UMNO Malaysia dan juga UMNO Malaysia. Pastinya kewujudan Puteri UMNO hari ini adalah hasil perjuangan daripada pemimpin terdahulu, hasil perjuangan daripada pemimpin Puteri UMNO terdahulu. Sebab itu hari ini kalau kakak-kakak puteri melihat sebagaimana lancarnya, melihat bagaimana hebatnya adik-adik puteri menjalankan urusan mesyuarat perwakilan pada hari ini, pasti mereka berbangga. Kerana suatu ketika dahulu nak mendapatkan keahlian pun amat sukar sekali di peringkat UMNO bahagian-bahagian. Kita ditentang oleh
pelbagai lapisan. Kenapa nak diwujudkan puteri? Kenapa perlu ada satu lagi sayap? Tak perlu pun puteri UMNO, kita ada wanita UMNO. Tetapi pada waktu itu, atas kepercayaan dan ruang yang diberikan oleh pucuk pimpinan, maka lahirlah puteri UMNO. Dan tahun ini genap usia puteri 15 tahun. Dan sebab itu juga di usia ulang tahun puteri ke-15 tahun, kita telah pun menganjurkan sebuah teater musikal di Kuala Lumpur, di Istana Budaya, bertajuk Mencari Sumayah. Ianya berkisarkan tentang perjuangan, tentang persahabatan, sahabat-sahabat bagi mencapai kejayaan. Dan tahun ini juga saya melihat betapa pentingnya kita di dalam parti UMNO ini, kerana di usia negara kita mencapai kemerdekaan yang ke-59 tahun pun sama juga dengan UMNO 70 tahun pada tahun ini, yang mana cukup sinonim. Kemerdekaan negara begitu juga dengan 70 tahun UMNO berada di negara kita. Ia melalui satu proses yang panjang, melalui satu proses yang penuh dengan cabaran. Dan hari ini saya berada di Silam. Dan pastinya keluarga UMNO di Silam ini pastinya pun tidak lari daripada perjuangan parti yang penuh kita sayangi ini. Dan kita lihat, bukan hanya itu, selama UMNO 70 tahun ini yang telah pun menggariskan kepemimpinan 7 orang yang dengan bermulanya Dato' Onn Jaafar sebagai pengasasnya, saya melihat satu demi satu era yang telah dilakarkan oleh mereka ini. Dato' Onn Jaafar pengasas UMNO kemudian telah diisikan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman. Kemudiannya Tun Hussein Onn dan Tun Abdul Razak digantikan dengan Tun Dr. Mahathir. Pak Lah hari ini merupakan legasi Datuk Sri Najib Razak, yang mana ia juga merupakan Perdana Menteri kita. Dan Perdana Menteri kita ini perlulah kita jaga. Sebagaimana usul yang telah diberikan oleh Zuraidah tadi, saya amat tertarik. Taat dan setia. Taat dan setia itu cukup penting. Dari awal usia saya masuk puteri, saya telah diajar tentang taat dan setia. Saya masuk puteri UMNO di dalam waktu yang saya tidak suka kepada UMNO. Saya nak cerita sedikit. Saya pernah kongsikan cerita ini sewaktu saya merasmikan puteri UMNO sempurna suatu ketika dahulu. Sewaktu saya masuk UMNO pun kerana saya nak mencari sahabat-sahabat, saya nak mencari kenalan. Sedangkan sewaktu saya berada di UKM, belajar dekat UKM, saya cukup benci pada UMNO. Saya cukup menyampah dengan UMNO. Saya benci Tun Dr. Mahathir pada waktu itu. Saya menampal gambar Ezam. Ezam pada waktu itu adalah pemimpin tertinggi Parti Keadilan Rakyat. Saya letak di dalam bilik tidur saya. Kau bukan letak gambar boyfriend, letak gambar pemimpin keadilan dekat dinding dalam asrama saya. Kerana apa? Saya teruja dengan kehebatan beliau dan bersama dengan Anwar Ibrahim pada ketika itu. Dan Tun Dr. Mahathir datang ke UKM pun saya bagi tahu kawan saya, kenapa kau jumpa Tun Dr. Mahathir? Saya marah. Kerana saya tak cukup suka dengan Mahathir pada ketika itu. Kawan saya pun cakap, oi, lembutnya tangan Tun Dr. Mahathir, lembutnya, wangi tangan dia. Kawan saya cakap sampai dia tak nak basuh tangan sebab dapat bersalam dengan Tun Dr. Mahathir. Saya masa tu saya tak heran tu semua. Habis belajar dekat UKM, saya pergi balik ke Melaka, jadi peguam bela, peguam cara, cukup andal lah konon-konon masa tu jadi peguam. Jadi peguam pagi, petang, siang, malam, itu saja kerja saya. Maksudnya di dalam dunia saya. Tetapi tidak ada bercampur dengan orang selain daripada luar lingkup kerjaya.
Sedangkan sewaktu dekat UKM saya cukup ramai kawan. Jadi satu hari apabila berjalan dekat Mahkota Parade, adik-adik yang buka kaunter Puteri UMNO, Kak, maillah daftar Puteri UMNO. Saya masa tu dah dengar dah Azalina Othman, ketua puteri yang penaja, ketua puteri penaja. Saya pandang kiri, saya pandang kanan, tak ada orang kenal. Saya pun bagi IC, saya register Puteri UMNO. Malu sebab takut orang lain nampak yang kenal dengan saya. Sebab saya masa tu memang tak suka UMNO. Saya pun register, pandang kiri kanan, okey, orang tak nampak, saya pun register, okey. Seminggu lepas tu, saya dapat panggilan untuk saya attend mesyuarat penaja Puteri UMNO. 15 tahun punya cerita ni, saya pun pergilah. Dan Alhamdulillah, seronok. Saya belajar macam mana buat mesyuarat, bagaimana susun atur penajanya. Masih lagi tak suka, masih lagi tidak ada 100% bersama UMNO. Sampailah saya diminta pergi ke Janda Baik untuk kursus di sana. Kursus penerangan, malamnya diberikan ceramah oleh Datuk Hasno Sidang Husin. Kalau orang lama mesti tahulah Datuk Hasno Sidang Husin ni daripada Melaka. Dia pun cerita tentang perjuangan UMNO di atas tiket pendidikan. Jadi saya pun terfikir, ya Allah, ya Tuhanku, yang ada sekarang ini pun, yang UMNO perjuangkan selama ini pun, masih ramai lagi daripada anak kita, anak Melayu, orang Bumi Putra yang masih tidak dapat capai kejayaan ataupun fall flat ataupun cemerlang dengan ramai. Bayangkan sekiranya UMNO tidak lagi memerintah negara kita. Waima apapun hari ini yang UMNO telah berikan kepada golongan Bumi Putra, pada Melayu dan sebagainya, cukup banyak, pun masih ramai lagi kita yang tidak dapat capai kejayaan. Bayangkan kalau tidak dibantu. Jadi atas tiket itulah saya pun terus cakap, saya terus nekat dalam diri, saya perlu bersama parti UMNO ini. Saya perlu berikan 100% saya untuk saya berjuangkan di dalam UMNO atas tiket pendidikan. Dan mulai daripada hari itu saya tak toleh belakang, saya terus jalan ke hadapan. Dan bukannya pada 15 tahun dulu saya 100% kerana saya nak jadi ahli parlimen Masjid Tanah, tak ada. Saya nak jadi ketua Puteri UMNO Malaysia, tak termimpi pun pada waktu itu. Tetapi apa yang dipikirkan hanya perjuangan di dalam UMNO, hanya perjuangan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan anak-anak wanita muda di Malaysia ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Sebab itu, apa yang telah dilakukan oleh pemimpin terdahulu, Waima dia dah tak ada pun hari ini di dalam UMNO, tetapi usaha yang telah dilakukan mewujudkan puteri ini, perlulah kita kata terima kasih. Dan saya lihat hari ini, sebagaimana Zuraidah pun sebut tadi, betul, ramai dah pemimpin-pemimpin puteri yang berjaya. Tapi hari ini kita nak melahirkan lebih ramai lagi. Dan jangan anggap apabila berada dalam Puteri UMNO ini kita nak politik 100%, maksudnya kita nak 100% maksud masa kita diberikan pada politik, tidak. Ataupun 24 jam kita nak politik je, tidak. Dan puteri yang paling kurang politikingnya. Dan kita sebenarnya, dan malah saya sendiri, saya tengok adik-adik saya tengok sahabat-sahabat saya di dalam Puteri UMNO. Apabila kita masuk dalam platform Puteri UMNO, sedikit demi sedikit kehidupan mereka bertambah baik. Pertamanya, kalau kita lihat, kalau dulu Zuraidah tak pandai berucap, hari ini hebat, dah boleh bersyair, dah boleh macam-macam lagi, menyanyi pun dia berani. Kerana apa? Latihan. Proses latihan demi latihan di dalam kilang Puteri UMNO itu sendiri. Itu belum cuba lagi tu yang lain. Kan? Dari segi pendidikan, pendedahan, itulah yang kita dapat, ilmu yang itulah kita dapat di dalam Puteri UMNO. Jadi jangan kata kalau masuk Puteri UMNO, macam saya selalu cakap, Dik, jom datang meeting. Masa saya jadi ketua Puteri Cawangan dululah, nak mengumpulkan Puteri Cawangan untuk buat mesyuarat pun susah juga. Kalau tak ada bantuan daripada sahabat-sahabat daripada UMNO, wanita dan juga pemuda membantu puteri ini. Jadi kita berikan tepukan untuk keluarga UMNO kita yang lain
yang memberikan sokongan kepada Puteri UMNO di bahagian silam ini. Dan sebab itu kita melihat satu demi satu potensi itu telah dapat dikeluarkan. Kredibiliti, potensi dan juga keyakinan diri telah dapat kita lahirkan dengan ada menyertai pelbagai program oleh Puteri UMNO. Sebab itu kita jangan lupa, apa pun kita perlu tanamkan niat kenapa kita bersama dengan UMNO. Saya tengok hari ini ada macam-macam muka yang ada di dalam dewan ni. Ada yang muka yang memang tahu apa saya cakap. Ada yang macam muka macam tengah apa dia ni cakap. Apalah Ketua Puteri Malaysia dia cakap. Dan ada yang menghayati dan juga dipandang je. Saya tak tahulah dia dengar ke atau kan ataupun apa kan. Tapi apapun anda telah pun bergelar Puteri UMNO dan bergelar pun ahli UMNO. Wa ima apapun alasannya. Macam saya masuk Puteri kerana saya nak cari kawan. Tetapi kita betulkan, kita tambahkan nilai-nilai jati diri perjuangan itu dengan satu demi satu latihan dan juga proses pendidikan di dalam kilang Puteri itu sendiri. Dan hari ini kita tengok, saya rasa terharu mana-mana saya pergi. Pasti ada ahli puteri saya yang memangku anak sewaktu mesyuarat. Mana-mana, tengok anak baru 2 bulan. Ada saya pergi, baru 2 minggu. Dalam pantang, baru 2 minggu pun datang juga. Saya pergi ke SIK, bayangkan saya pergi ke SIK, tuan-tuan. Saya pergi ke SIK, Kedah, Darul Aman. Siap ada bawa buayan. Bawa buai datang mesyuarat perwakilan. Bayang kita tengah mesyuarat ni, kat belakang ada buai. Puteri UMNO yang bawa. Mana kita ada nampak setiausaha bahagian bawa? Mana setiausaha bahagian? Ada setiausaha bahagian bawa anak? Tak ada. Kan? Gurau saja setiausaha bahagian. Tetapi itu boleh dilihat di dalam mesyuarat ataupun mesyuarat perwakilan Puteri UMNO. Jadi syabatan tahniah. Dan inilah cabaran-cabaran yang kita hadapi selaku wanita muda di dalam politik. Kerana apa? Kita lihat di dalam umur 18 ke 35 tahun baru saja mendirikan rumah tangga di usia itu, baru saja melahirkan cahaya mata pun di usia itu, baru dapat kerja pun di usia itu, baru nak melanjutkan pelajaran pun di usia itu. Dan itu 18 ke 35 tahun yang amat kritikal bagi seorang wanita muda. Sebab itu dalam Puteri UMNO juga kita belajar bagaimana untuk membahagikan masa. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen, sahabat saya yang sentiasa menyokong bahagian Puteri UMNO bahagian silam dan seluruh dalam keluarga UMNO itu sendiri. Tanpa sokongan dan bantuan yang telah ditunjukkan oleh semua di dalam bahagian silam ini, pastinya Puteri UMNO tidak dapat berlari laju, Puteri UMNO tidak dapat melangkah deras, dan Puteri UMNO tidak dapat menjalankan tugas-tugas dengan lebih berkesan. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, hari ini kita melihat bahawa satu demi satu cabaran yang telah pun dilalui oleh pimpinan negara. Hari sebagaimana yang telah saya sebutkan sebentar tadi, sebagaimana 7 orang tokoh negara kita, pastinya ada era, pastinya ada zaman masing-masing yang dilalui dengan penuh cabaran. Tetapi perlu diingat bahawa mereka ini semua adalah orang yang hebat. Mereka ini semua telah membawakan nama UMNO ke pesada dunia cukup terkenal. Dan mereka ini adalah Presiden UMNO. Tun Dr. Mahathir, Pak Lah dan hari ini Datuk Seri Najib. Bukan hanya itu, tetapi kehebatan, kredibiliti, kebijaksanaan pemimpin UMNO itu sendiri telah pun memperlihatkan dan memberikan keyakinan bukan hanya di kalangan orang Melayu ataupun bumi putra saja, tetapi di kalangan kaum-kaum lain di dalam Malaysia. Begitu juga dengan mereka di luar sana.
Di luar negara begitu maksudnya tabik spring lah, dianggap tabik spring lah dengan Malaysia, kerana kebijaksanaan kita dalam membawa mentadbir negara Malaysia yang berbagai agama, berbilang kaum, tetapi kita dapat hidup dengan aman, makmur dan juga selamat. Dan inilah yang perlu kita jaga. Kerana cabaran-cabaran hari ini kita lihat bukan hanya ada di dalam UMNO saja, cabaran, perpecahan, kekurangnya perpaduan di kalangan kita telah mudah mencair. Satu demi satu institusi kekeluargaan di dalam UMNO ingin dipecahkan, ingin dikoyakkan. Apatah lagi, hari ini kita dengar sudah ada lagi satu parti baru yang akan dilahirkan, yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang dulunya timbalan Presiden UMNO Malaysia, tetapi apabila telah dipecat dan dikeluarkan daripada UMNO, telah menubuhkan satu parti baru dinamakan Bersatu. Jadi saya lihat ini cabaran-cabaran yang kalau kita tidak mempunyai kekuatan jati diri, kita tidak mempunyai kepercayaan sepenuhnya dalam UMNO, dan ini yang boleh menggoyangkan kita. Tidak usah kata UMNO, wanita, pemuda, malah puteri juga turut akan menjadi sasaran. Dan kita lihat juga antara cabaran-cabaran hari ini, yang mana apabila berlaku saja krisis dalaman parti serta sangkaan buruk yang tidak berasas kepada pemimpin, kekecewaan kerana tidak mendapat kerja ataupun tidak mendapat projek dan mendapat peluang perniagaan, hasutan dan adu domba oleh parti lawan, dan juga perasaan terlalu terselamat dan juga pelbagai lagi telah pun memecah belahkan kita. Dan apatah lagi, sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi, yang dulu kita sanjung, yang dulu melahirkan kita, hari ini cukup mengecewakan kita. Apa yang telah Tun Dr. Mahathir lakukan kepada Presiden kita, apa yang telah Tun Dr. lakukan kepada parti kita, dan ini yang perlu kita lihat, yang ini yang perlu kita beri perhatian. Dan apatah hari ini juga memperlihatkan, hari ini mereka telah pun duduk semeja, bergelak ketawa, berbincang rapat dan juga intim dengan parti pembangkang rakyat. Dan adakah ini yang menjadi contoh kepada orang muda dalam parti? Apatah lagi kepada puteri UMNO? Pastinya jawapannya tidak. Saya nak bagi tahu pada adik-adik puteri, pada sahabat-sahabat puteri, sedarlah kalaunya sekiranya UMNO tidak ada lagi di bumi Malaysia ini, tidak akan ada lagi gantinya yang boleh menggantikan sebagaimana yang telah UMNO perjuangkan. Tak boleh. Dah tidak ada lagi gantinya. Kalau dulu pembangkang dinamakan Barisan Alternatif BA, kemudian tukar kepada Pakatan Rakyat, hari ini dah dinamakan Pakatan Harapan. Ya, dengan adanya Parti Amanah Negara PAN pun dia tukar dah Pakatan Harapan. Jadi adakah mereka ini punya harapan? Puteri silam? Pastinya tidak ada harapan. Kalau kita bersatu hati, kalau kita cekal hati, kalau puteri bernekat bersama-sama untuk menjaga parti UMNO ini. Dan saya memberi contoh juga, hari ini juga ramai di antara kita, orang Malaysia, warga negara Malaysia yang cuba menjadi tali barut kepada negara asing, kuasa asing. Dan sekiranya kita tidak jaga ini, dan sekiranya kita pun alpa, pastinya mereka dengan mudah dapat menawan kita. Dan ini yang perlu kita lihat, dan ini yang perlu kita ada ilmu serta pengetahuan supaya kita pun tidak sama-sama terkeliru ataupun tidak sama-sama terpalit dengan apa juga cobaan yang boleh merugikan UMNO, yang boleh merugikan negara Malaysia. Kerana campur tangan demi campur tangan inilah, apatah lagi ianya didalang oleh mereka yang suatu ketika dahulu ada juga duduk bersama kita dalam keluarga UMNO. Saudari-saudari sekalian, sebab itu saya menyeru kepada seluruh ahli UMNO,
seluruh ahli puteri, seluruh ahli wanita dan juga pemuda untuk terus berdiri teguh di belakang Presiden UMNO dan juga Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sabah supaya segala gerak kerja kita dapat terus dilaksanakan. Dan apatah lagi dengan ujian demi ujian, cabaran yang dihadapi oleh Presiden yang tidak lekang daripada kehidupan ataupun dairi kehidupannya, pastinya menuntut pada penyatuan dan sokongan yang tidak berbelah bagi daripada kita semua. Dan kita melihat, kalau kita tidak bersama-sama dengan pemimpin, bagaimana dia kuat untuk menangani segala fitnah, tomahan yang telah dicemuhkan kepada beliau. Dengan kes pelbagai kes 1MDB satu demi satu, dan tidak terlupa juga baru-baru ni dikejutkan dengan DOJ, Department of Justice, United States, Amerika Syarikat. Belum pun lagi saman difailkan, tetapi seluruh dunia dah menjatuhkan hukum kepada Perdana Menteri Malaysia. Kita pula yang jadi hakim, kita pula yang jadi peguam, kita pula yang jadi magistrate dalam sebuah mahkamah. Walhal saman belum pun difailkan dan Perdana Menteri pun tidak dinamakan di dalam kes tersebut, tetapi seluruh dunia dah menghakim beliau. Dan inilah bahayanya fitnah serta tomahan. Sebagaimana di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 telah menyatakan, sekiranya datang kepada kamu seorang yang fasik membawa berita, maka tabayunlah, telitilah dahulu, kerana kemungkinan boleh menimpakan suatu kaum itu atas dasar kebodohan dan akhirnya kita akan menyesal di atas perlakuannya. Tabayun, teliti, dah diberitahu, teliti dulu kalau dapat berita. Kau tahu Zuraidah tu kan, dianya bukannya ni pun, dia baca teks je, dia bukan pandai cakap pun, tapi dah kita tengok teliti, memang pandai pun dia bercakap, hebat, bersyair. Belum lagi Mizmah, ketua wanita pun handal juga. Belum lagi Norma Larasik, ketua Puteri Sabah. Itu sebagai contoh-contoh. Sebab itu hari ini dengan ada lahirnya gadget, adanya WhatsApp, everyday, tiap pagi je sebelum kita bangun subuh tu kita tengok apa? Tengok handphone dulu. Betul ke tak perempuan? Ramai yang cakap betul. Memang betul. Belum gosok gigi, tengok handphone dulu. Muka lelaki pun tak tengok lagi, kita dah tengok handphone. Kan? Dan itulah hari ini. Maksudnya buka-buka mata je kita dah pun tengok, dah baca dah macam-macam fitnah di dalam handphone. Cukup bahaya. Cukup bahaya. Sebab itu kalau kita tidak ada sifat ataupun konsep tabayun ini tidak kita perluaskan di kalangan ahli puteri, saya khawatir kita sendiri akan termakan dengan fitnah ataupun terlalai dengan fitnah yang melanda dengan begitu pesat sekali dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang terjadi di dalam zaman Saidina Uthman, yang mana beliau telah difitnah oleh golongan munafikin. Sedangkan 12 tahun pemerintahan beliau cukup baik, cukup aman dan cukup makmur, tetapi disebabkan oleh fitnah, akhirnya beliau dibunuh dan Islam itu diambang kehancuran. Samalah juga dengan apa yang berlaku di Malaysia ini. Sekiranya kita sendiri tidak kawal, sekiranya kita sendiri tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan, tidak ada pengalaman, dan kita tidak bersatu, saya khawatir kita tidak akan dapat menjaga Malaysia, kita tidak akan dapat menjaga silam ini, kita tidak akan dapat mengekalkan kemenangan 4-0 di silam ini, walaupun kita telah mencapai kecemerlangan di dalam PRU yang lepas. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya ingin tegaskan supaya anggota parti terus memberikan taat dan setia yang tidak berbelah bagi lagi kepada pemimpin yang menerajui parti ini, kerana ia adalah merupakan asas yang perlu kita pegang, yang perlu kita hayati sebagai anggota parti. Dan cintalah UMNO ini dengan sepenuh jiwa dan raga,
bersama kukuh dengan kepimpinan yang sedia ada, bersama dengan ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, naib ketua bahagian, UMNO bahagian, ketua wanita dengan wanitanya, pemuda dengan pemudanya, dan putri dengan seluruh putrinya. Ini keluarga yang kita ada di dalam UMNO. Kalau kita pun berporak-peranda bagaimana kita nak menerajui negara. Sidang sahabat perwakilan yang saya hormati sekalian, hari ini juga kita mendapat data menunjukkan 17.7 yang layak mengundi di negara kita. 17.7 juta yang layak mengundi. Daripada itu, seramai 4.2 juta yang belum berdaftar. Semalam, semasa saya pergi dekat airport, saya nak beli barang, saya sembang-sembang. Saya tanya, adik umur berapa? Dia kata umur 26 tahun. Dah daftar mengundi ke? Dia kata belum. Tak tahu nak daftar kat mana. Umur 26, dia dah melalui, dia dah terlepas satu pilihan raya. Anak Melayu kita. Saya pun cakap, adik boleh daftar dekat post office dan sebagainya. Dan adik itu tadi adalah di antara 4.2 juta orang di Malaysia yang layak mengundi tapi belum mengundi. Daripada 4.2 juta tu, 59% adalah orang Melayu. 59% itu bawa kepada 2.4 juta orang Melayu yang masih lagi belum daftar sebagai pemilih. Jadi syabas dan tahniah saya nak ucapkan pada Puteri UMNO, selain daripada mempunyai 7,072 orang ahli di bawah usia 40 tahun yang boleh memilih, wanita muda yang boleh memilih adalah seramai 11,658 dalam Parlimen silam. Maksudnya ramai ahli-ahli puteri kita yang daftar jadi pemilih. Tapi belum cukup, masih perlu lagi kepada gerakan kerja bersepadu untuk kita menumpukan perhatian, memberikan fokus kepada PRU ke-14 supaya kita dapat daftar mereka ini, supaya kita dapat cari wanita muda umur 21 tahun je, okey, boleh daftar sebagai pemilih, boleh daftar sebagai pengundi. Apa yang saya dapat sebagai pengundi? Janganlah tanya apa yang boleh dapat sebagai pengundi. Sebab hari ini anak-anak Cina kalau buka saja cukup saja usia 21 tahun, mereka terus daftar sebagai pengundi. Kenapa tidak orang kita? Dan ini yang saya minta agar Barisan Kepimpinan Puteri UMNO bahagian silam terus memberi fokus dan bantu UMNO silam ini, bantu Parlimen silam ini untuk mendapatkan lebih ramai lagi pengundi. Walaupun kita memenangi pada PRU yang lepas dengan cukup bergaya, Parlimen sendiri dengan kemenangan 13,387 majoriti tinggi. Bagaimana pula dengan Don Tunggu pun sama juga, 5,484 majoritinya. Don Lahad Datuk, Don Tunggu ni Datuk Suhaili kan, Lahad Datuk 8,415 dan Kunak 5,360. Saya duduk satu sebelah-sebelah dengan Datuk Suhaili sewaktu saya nak balik ke Kuala Lumpur pada 2 minggu lepas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita adalah merupakan fixed deposit. Walaupun fixed deposit, tetapi jangan lupa, jangan lalai, jangan leka. Kerana anytime, bila-bila masa saja musuh boleh menyerang kita. Walaupun kita 4-0, maksudnya kita semua Barisan Nasional menang, 0 pembangkang, tetapi janganlah jadikan ianya sebagai satu alasan untuk tidak kita bekerja keras. Apatah lagi, kepada Puteri UMNO itu, kita perlu ada kualiti dan juga kriteria yang disukai oleh wanita muda untuk mereka sama-sama menyertai dan juga bersama dengan Puteri UMNO. Sebab itu penting kualiti dan kriteria ini perlu ada di dalam Puteri UMNO. Antara kualiti yang perlu ada kepada seorang ahli Puteri UMNO itu pastinya berilmu. Bagaimana nak dapat ilmu itu? Pastinya melalui pelbagai medium, melalui latihan demi latihan, kursus demi kursus, dan juga pelbagai program kita boleh dapat ilmu. Ilmu secara direct daripada orang-orang yang lama di dalam UMNO juga perlu kita dapat.
perlu kita tanya. Jangan kita jadi bodoh sombong. Orang muda dalam UMNO tidak boleh jadi bodoh sombong. Karena kalau kita tidak bertanya, maka kita akan sesat jalan. Tetapi kalau kita sering bertanya, maka kita akan mendapat pelbagai ilmu, pelbagai panduan untuk kita meneruskan kehidupan. Begitu juga dengan taat kesetiaannya. Itu juga adalah salah satu kriteria dan juga kualiti yang perlu ada pada puteri. Dan selain daripada itu, menjaga hubungan kebersamaan sesama kita dengan konsep yang telah saya bagi tahu tadi, dengan konsep tabayun, dengan konsep bertolak ansur dan sebagainya, itu melengkapkan lagi diri kita sebagai ahli puteri. Dan kita juga perlu fokus bagi menjelang pilihan raya umum yang akan datang, sebagaimana usul yang telah dibentangkan oleh Zuraidah tadi. Pastinya setiap negeri mempunyai sistemnya tersendiri, dan saya percaya Pergerakan Puteri UMNO Sabah bersama dengan kerjasama dengan Puteri UMNO Malaysia, kita akan merangka dan menyusun mengikut kesesuaian Badan Perhubungan UMNO itu sendiri dan juga badan bahagian UMNO itu. Di dalam bahagian silam pastinya ada gerak kerja, tetapi yang pasti IT adalah milik kita. Dan sebagaimana yang telah dilahirkan dan telah terpamer sewaktu kehebatan puteri membantu di dalam pilihan raya kecil Sungai Besar dan juga Kuala Kangsar, bukan hanya IT tetapi pelbagai lagi tanggungjawab serta peranan yang telah diberikan, telah memungkinkan kita memenangi pilihan raya dengan begitu cemerlang sekali di dalam Sungai Besar dan juga Kuala Kangsar baru-baru ini. Jadi sahabat-sahabat perwakilan semua, saya telah hampir ke penghujung ucapan. Saya kira hari ini saya cukup bertuah dapat bersama dengan sahabat semua. Dan saya datang tadi, saya dimaklumkan pukul 10 perlu sampai di sini. Sebab itu saya sampai pukul 10. Tapi bila saya duduk, dia kata ada salah maklumat. Rupanya pukul 9 sahabat-sahabat semua dah tunggu. Jadi saya mohon maaf di atas kesilapan daripada pihak kami dan sebagainya. Tetapi apapun, cepat ataupun lambat, hari ini KMI dah bersama dengan sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih kepada semua. Dan akhirnya sebagai renungan bersama, saya ingin membawa sahabat-sahabat semua sebagaimana yang telah disebut oleh sastrawan Zurina Hassan yang baru-baru ini memenangi sebagai tokoh sastrawan negara, sebuah sajak bertajuk Korban Hang Tuah dalam buku antologi tidak bernama terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 1994. Dan sajak ini saya tujukan khas untuk orang Sabah, orang silam, dan terutama sekali Buat Mala dan juga Zakiah Sempurna. Jebat, tahukah kau betapa terseksanya aku bila bendahara membawa kabar tentang penderhakaanmu? Semalaman aku tidak dapat tidur. Gelombang serba salah menghempas ke dadaku. Aku menimbang dan aku mengenang, engkaulah sahabat yang aku sayang. Alangkah sukarnya untukku membuat pilihan. Jika aku pulang membunuh Jebat, aku akan kehilangan kawan. Tapi jika aku membiarkan kau menderhaka, bangsaku akan kehilangan tuan. Lalu aku pilih untuk mengorbankan sahabat kesayanganku sendiri. Walaupun kelak aku dituduh sebagai pengampu atau dikutuk kerana kesetiaan yang melulu. Biarkanlah. Ku harap suatu ketika nanti, bila bangsaku berpecah belah, mereka akan menyedari bahawa si Tuah bukannya menentang si Jebat, tetapi menentang penderhakaan dan perebutan kuasa. Yang ku pertahankan bukannya raja, tetapi kerajaannya.
Tanpa kerajaan tidak akan wujud sebuah negara. Tanpa negara tidak akan wujud sebuah bangsa. Jebat, aku mungkin tidak bijaksana, tetapi inilah usaha terakhirku agar tanah airku tidak akan hilang kerajaannya, bangsaku tidak akan hilang ketuanannya, dan Melayu tidak akan hilang di dunia. Sahabat-sahabat perwakilan, saja itu tadi jelas menunjukkan bahawa apa yang kita lakukan pada hari ini bukannya kita menentang si tuah, tetapi pendakaan dan perubatan kuasa. Yang dipertahankan si tuah bukannya raja tetapi kerajaan. Kerana sebagaimana disebut tadi, tanpa kerajaan tidak akan wujud negara, tanpa negara tidak akan wujudnya sebuah bangsa. Episod yang berlaku menghilangkan keris Taming Sari. Taming Sari adalah merupakan lambang kekuasaan yang digunakan untuk bertarung sesama sendiri, dan akhirnya Hang Tuah juga tidak berupaya mempertahankan kejatuhan negeri Melaka. Begitu juga apabila berlaku pemecatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Mukhlis Mahathir dan juga Datuk Seri Shafie Afdal, dan sebelum itu di zaman Tun Dr. Mahathir sendiri yang memecat Anwar Ibrahim adalah kerana menjaga maslahah parti. Tidak ada seorang pun yang gembira bertepuk tangan apabila episod ini berlaku. Tidak ada seorang pun yang gembira, kerana mereka ini semua adalah pemimpin kita. Mereka ini semua adalah pejuang UMNO. Mereka ini semua adalah sahabat rapat kita. Dan mereka ini semua telah pun banyak jasanya. Tetapi keputusan dibuat adalah demi kebaikan parti, demi jangka masa panjang, dan demi mempertahankan perpaduan serta kerajaan yang sedia ada. Dan ianya merupakan intipasi puisi yang telah pun saya bacakan sebentar tadi. Sebab itu, keluarga UMNO di silam ini harus bersatu padu mengekalkan kepimpinan sedia ada dan bersatu padu untuk meneruskan kejayaan kita pada PRU yang ke-14. Patah sayap bertongkat paruh, patah paruh bertongkat siku, patah siku bertongkat dagu, patah dagu bertongkat kuku. Sahabat-sahabat perwakilan sekalian, mengalah tidak sekali, tapi sama-samalah kita merapatkan saf perjuangan parti. Dan bangunlah untuk sama-sama teruskan perjuangan, apatah lagi Sri Kandi Puteri. Pohon nyor di tepi laut, dimakan kumbang pucuknya layu. Kepada UMNO kita bertaut, hilang UMNO tumbanglah Melayu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan mesyuarat perwakilan Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Silam bagi tahun 2016. Selamat bersidang kepada semua, dan sama-samalah kita menjaga sahabat-sahabat dan keluarga UMNO kita. Silam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.